guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Mengejutkan dan menggempakan sahabat semua. Kalau sebelum ini Peja digulingkan, dijatuhkan ketika menjadi Menteri Besar Perak, apa sudah berlaku dengan nasib malang pemimpin daripada Parti Bersatu yang mengkhianati Pakatan Harapan sebelum ini? Apa yang berlaku sekarang ini bukan saja kalau sebelum ini saya juga turut memberikan satu kongsian berkaitan dengan pemimpin Pesuruhjaya PAS Negeri Sembilan yang tidak berpuas hati dan juga kecewa dengan Peja. Hari ini dikatakan Peja pula mahu disingkirkan dan digantikan untuk menjadi pengurusi Perikatan Nasional Negeri Sembilan. Oh, apa yang berlaku sebenarnya sahabat-sahabat semua? Inilah namanya malang tak berbau. Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda berita yang mengejutkan ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita bersama-sama untuk membaca kenyataan media ini yang saya petik daripada Free Malaysia Today. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita ikuti berita panas hari ini. Idin dicadang dilantik semula, ganti Peja terajui Perikatan Nasional Negeri Sembilan. Ya, itu yang berlaku. Ya, siapakah yang mahu melantik, siapakah yang mau mencadangkan untuk Peja digantikan ini. Jadi kalau kita lihat bekas ahli Parlimen Kuala Pilah, Edin Sazli Syed, antara pemimpin yang disebut-sebut relevan menarajui Perikatan Nasional Negeri Sembilan mengambil alih tugas itu daripada Ahmad Faizal Azumu atau lebih dikenali sebagai Peja. Faizal yang juga timbalan Presiden Bersatu menerima kritikan selain dinasihatkan melepaskan jawatannya yang disananya itu oleh pimpinan negeri terutama daripada Pesuruhjaya PAS Negeri Sembilan, Rafai Mustafa. Edin pernah mengetuai gabungan PN Negeri Sembilan namun digantikan Faizal pada Jun tahun lalu, 2 bulan sebelum PRN. Ketua Sayap Bersatu Negeri Sembilan, Sri Sanjeevan, ketika menyokong cadangan Rafi, turut menambahkan 2 lagi individu anak tempatan mengisi jawatan itu, Adun Labu Muhammad Hanifah Abu Bakar dan juga Setiausaha Bersatu Negeri Muhammad Nazri Muhammad Yunus. Katanya, saya nampak 3 calon ini ada kemampuan untuk jadi pengurusi Perikatan Nasional Negeri kerana mereka lebih dekat dan lebih memahami tentang isu di Negeri Sembilan sebab mereka berpangkalan dan juga bekerja di Negeri Sembilan. Katanya, walaupun Peja timbalan Presiden, beliau tinggal di Kuala Lumpur, Perak. Jadi macam mana beliau nak dengar suara di Negeri Sembilan, katanya kepada FMT. Sanjeevan berkata, dengan melantik anak tempatan, Faizal boleh menumpukan tugas di peringkat pusat kerana hikmat dan pengalamannya diperlukan. Beliau juga sependapat dengan Rafi bahawa wujud kelemahan struktur barisan kepimpinan Perikatan Nasional Negeri Sembilan. Sementara itu Hanifah bersetuju pada Perikatan Nasional Negeri Sembilan diterajui pemimpin tempatan. Katanya sebenarnya Datuk Peja sudah maklum beliau akan pulangkan jawatan itu kepada pemimpin tempatan. Beliau dimanakan pimpinan pusat menerajui PN dan Bersatu Sembilan untuk hadapi PRN, bukan DMO, katanya, yang juga ketua Bersatu Resah. Katanya cadangan Sanjeevan bernas namun keputusan akhir terserah kepada pimpinan pusat. Sebagai Adun Labu mewakili Bersatu, saya serah kepada pusat untuk tentukan siapa yang akan mengetuai Bersatu dan Perikatan Nasional Negeri Sembilan, katanya. Terdahulu utusan Malaysia melaporkan Rafi, iaitu Pesuruhjaya PAS Negeri Sembilan, menyatakan kekecewaan dengan pengurusan parti negeri berkenaan, khususnya selepas PRN berakhir tahun lalu. Selain gagal membantu Adun PN yang tidak mendapat peruntukan daripada Kerajaan Negeri, PAS Negeri Sembilan juga mendakwa Peja tidak mengambil tahu lagi akan hal-hal parti di negeri itu. November lalu, Rafi turut menuntut Peja segera meletak jawatan sebagai Ketua PN kerana gagal didakwa kerana PN Negeri Perikatan Nasional Negeri gagal didakwa gagal, tidak lagi, dan Peja lah kelihatan katanya tidak berminat lagi menerusi gabungan itu selain didakwa gagal memainkan peranan sebaik mungkin selepas pilihan raya negeri berakhir Ogos yang lalu. Oh, itu antara desakan dan juga tekanan yang diberikan kepada Peja ketika ini, sahabat-sahabat semua, yang rata-rata mahukan pengurusi Negeri Sembilan diganti. Itu dia apa pandangan anda, sahabat-sahabat semua. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin kongsikan satu lagi berita panas yang sedang heboh juga diperkatakan di media sosial
apabila seorang buruh binaan direman, ditahan polis karena disyaki menyamar sebagai polis. Wow, kenapa sebenarnya apa yang individu dilakukan? Jadi menarik juga untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Ya, dikatakan buruh binaan direman 4 hari karena disyaki menyamar sebagai anggota polis selepas ditahan di Pandan Cahaya Ampang. Ketua Polis Ampang Jaya Muhammad Azam Ismail berkata, suspek itu ditahan pada jam 1.45 pagi Isnin susulan gagal menunjukkan kad kuasa ketika menunggang motosikal sambil mengenakan vest tertera tulisan polis. Semasa ditahan, suspek berusia 27 tahun gagal menunjukkan kad kuasa polis dan gagal memberikan alasan yang munasabah dia memakai vest polis. Suspek telah ditahan karena disyaki menyamar sebagai anggota polis, katanya menurut Sinar Harian. Azam berkata, pihaknya turut merampas sebuah motosikal, anak kunci, 1 vest dan kad pengenalan. Hasil hujan kencing, air kencing ke atas suspek mendapati dia negatif dada dan semakin lanjut tiada rekod lampau, katanya. Ya, tambah lagi suspek direman 4 hari bermula Isnin hingga esok bagi membantu siasatan mengikut Section 170 Kanun Keseksaan. Beliau berkata suspek juga disiasat di bawah Section 89 Akta Polis 1967. Itu dia sahabat-sahabat semua. Berbagai perkara yang berlaku, ya, adakah mereka melakukan semua ini karena terdesak dan sebagainya, itu kita tidak tahu. Jadi menarik ya untuk kita dengar dan juga kongsi bersama. Bapa direman seminggu pukul anak terkencing di sofa. Satu lagi perkara yang agak-agak menggempakan, ya, apabila seorang bapa direman seminggu kerana pukul anak yang terkencing di sofa. Macam-macam sahabat-sahabat semua. Apa sebenarnya yang berlaku? Mari kita baca berita ini. Seorang lelaki direman seminggu kerana disyaki memukul anak lelaki berusia 3 tahun selepas berang mangsa terkencing di sofa. Dalam kejadian di Taman Putra Damai, Lembah Subang, Ketua Polis Petaling Jaya Muhammad Fakrudin Abdul Hamid berkata, dalam kejadian 11.50 pagi lalu, lelaki itu gagal mengawal kemarahannya lalu turut memukul istrinya yang berusia 27 tahun. Katanya susulan itu istri suspek dan anak-anak tersebut mengalami kecederaan fizikal. Polis menerima laporan kejadian dan sudah menahan suspek lelaki itu direman bermula kemarin hingga 7 Januari bagi membantu siasatan. Siasatan mendapati puncak kejadian itu karena anaknya terkencing di sofa ruang tamu, katanya menurut Harian Metro. Itu dia semacam-macam sahabat-sahabat semua. Jadi kita harapkan ya perkara seperti ini boleh menjadi iktibar kepada ibu bapa di luar sana supaya dapat belajar ya untuk mengawal emosi dan sebagainya. Walaupun mengawal emosi, hari ini seperti yang saya katakan awal tadi, Peja mungkin mahu disingkirkan oleh pemimpin bersatu di Negeri Sembilan maupun daripada pemimpin PAS itu sendiri. Ini yang mengejutkan. Jadi apa pandangan Anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen dan juga pandangan Anda di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayu tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.